Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar subjek sejarah dengan unit 7 yang bertajuk Pemimpin Negara Malaysia. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pelajaran, murid dapat menerangkan bidang tugas Perdana Menteri, menjelaskan pencapaian negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri, dan menyatakan kepentingan pemimpin yang memiliki ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perdana Menteri dibantu oleh Jemaah Menteri, kementerian-kementerian dan kaki tangan perkhidmatan awam dalam pengurusan pentadbiran negara. Jadi, mari kita lihat apakah tugas-tugas seorang Perdana Menteri. Pertama, beliau bertanggungjawab menasihati Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan pemerintahan negara. Kedua, mengiringi Yang di-Pertuan Agong ke mesyuarat Majlis Raja-Raja. Tugas Perdana Menteri yang seterusnya ialah mencadangkan senarai Jemaah Menteri untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Perdana Menteri juga perlu mempengerusikan mesyuarat Jemaah Menteri. Tugas yang kelima ialah menjadi Ketua Pentadbir Utama yang merancang dan menyelaraskan semua dasar negara. Seterusnya, Perdana Menteri juga perlu memastikan semua dasar pembangunan negara dapat ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat. Tugas yang ketujuh ialah menjalin hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara luar. Dan yang akhir sekali, tugas-tugas Perdana Menteri ialah mencadangkan pelantikan duta, diplomat dan konsulat bagi mewakili negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Pencapaian negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri dapat meningkatkan imej Malaysia sebagai sebuah negara yang cemerlang dan bersatu padu. Kewibawaan semua Perdana Menteri dapat memastikan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara berterusan. Mari kita lihat apakah pencapaian yang telah dicapai oleh negara kita di bawah kepimpinan setiap Perdana Menteri.
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau telah memperjuangkan kemerdekaan negara secara rundingan dan berjaya merealisasikan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak Husin, beliau mengembalikan keamanan negara selepas peristiwa 13 Mei 1969 melalui penubuhan Majlis Gerakan Negara iaitu MAGERAN dan memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru DEB yang bertujuan membasmi kemiskinan rakyat dan menyusun semula masyarakat berbilang tahun. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga ialah Tun Hussein Onn. Beliau telah memperkenalkan amanah saham nasional berhad untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Dan beliau juga memperkenalkan program rukun tetangga untuk menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang tahun. Perdana Menteri seterusnya ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai negara maju melalui Wawasan 2020 dengan pembinaan Pusat Pentadbiran Putrajaya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA dan Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur City Centre iaitu KLCC. Dan beliau juga telah memperkenalkan sektor perindustrian berteknologi tinggi melalui penubuhan The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad iaitu HICOM. Di bawah kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi, beliau memperkenalkan koridor wilayah ekonomi untuk memastikan pembangunan ekonomi seimbang dan kemasukan pelaburan yang besar, serta memperkenalkan pelan integriti nasional untuk membina masyarakat yang bermoral dan beretika. Perdana Menteri yang keenam ialah Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Beliau telah memperkenalkan gagasan Satu Malaysia pada 3 April 2009. Gagasan ini bertujuan untuk memperkukuh hubungan dan kerjasama antara kaum demi kesejahteraan negara. Beliau juga melancarkan program transformasi kerajaan yang bermatlamat untuk menjadikan negara berpendapatan tinggi selaras dengan Wawasan 2020. Seterusnya ialah Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Beliau telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi untuk menggalakkan pertumbuhan sosio-ekonomi dan meningkatkan pelaburan. Beliau juga mengumumkan peruntukan besar dari segi keuangan untuk membantu rakyat susulan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP semasa pandemik COVID-19. Di
di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau memperkenalkan konsep keluarga Malaysia yang mengambil semangat institusi keluarga dalam memelihara agama, melindungi keselamatan, menjaga maruah dan memastikan nasib setiap ahli keluarga terbela. Konsep keluarga Malaysia juga meraihkan keterangkuman yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, kaum dan usia. Setiap pemimpin yang memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara wajar disanjungi. Pengorbanan pemimpin perlu dicontohi dan dijadikan iktibar dalam kehidupan setiap warga negara Malaysia. Mari kita lihat apakah kepentingan pemimpin memiliki ciri kepimpinan berwibawa. Pertama, membentuk kerajaan yang tersusun. Kepentingan yang kedua ialah memajukan sistem ekonomi negara. Ketiga, menjamin keselamatan negara. Seterusnya, dapat dijadikan iktibar untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kepentingan yang kelima, melahirkan masyarakat berkemahiran dan berdaya saing. Yang keenam, memudahkan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan negara. Dan kepentingan yang ketujuh ialah meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri telah menjalankan tugas dengan penuh prihatin dan bertanggungjawab untuk pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kita perlulah memahami kepentingan memberikan sokongan kepada kepimpinan negara bagi memastikan kedaulatan negara dan perpaduan rakyat kekal terpelihara. Itu sahaja tajuk pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi.